Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita di slot pentaksiran bilik darjah PBD. Sedikit info bagi para penonton, terutama ibu bapa yang mempunyai anak yang bersekolah dan para guru-guru. Slot ini bertujuan untuk memberi sedikit penjelasan mengenai pentaksiran bilik darjah di sekolah-sekolah. Jadi dalam segmen ini, Cikgu Azura akan menerangkan langkah selanjutnya dalam pentaksiran yang dirancang dalam PDP yang telah pun dilaksanakan. Okey, kita pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu di mana guru perlu merekod, menganalisis penguasaan murid-murid. Ini adalah antara langkah yang agak penting bagi guru-guru kerana daripada merekod aktiviti dan maklumat secara sistematik berkaitan dengan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan juga tahap penguasaan murid-murid, guru-guru akan dapat menentukan sama ada PDP yang dirancang itu ataupun murid-murid telah faham apa yang telah diajar oleh guru. Maklumat dalam rekod yang ditulis oleh guru itu yang dinamakan sebagai rekod perkembangan murid, ianya perlu dikemaskini sentiasa, disimpan dan dijaga dengan baik untuk memudahkan guru membuat rujukan tentang pembelajaran murid. Maksudnya di sini, pentaksiran itu sentiasa berlaku di dalam kelas, namun rekod itu tidak semestinya guru menulis setiap kali habis kelas. Setiap habis kelas, guru-guru akan menulis di dalam refleksi tentang pencapaian objektif pembelajaran. Contohnya, pada hari ini, 5 orang murid tidak dapat menguasai tahap pencapaian ataupun objektif pembelajaran yang telah disasarkan. Ia perlu dicatat oleh guru sama ada di dalam buku rekod dan juga di dalam dokumen yang tertentu. Dan maklumat yang direkod itu perlu dianalisis dan ditafsir untuk tujuan tindakan susulan dan pelaporan. Perekodan itu guru-guru boleh buat di dalam bentuk penyataan. Penyataan ini lebih kepada catatan anekdot, menanda dengan menggunakan simbol, memberi markah ataupun memberi grade, di mana guru sendiri faham simbol yang diletakkan ataupun tanda yang diletakkan di dalam rekod perkembangan murid tersebut. Dan rekod ini untuk tahap perkembangan murid ini boleh dicatatkan dalam mana-mana dokumen yang sesuai dengan guru-guru berkenaan. Ada setengah guru, dia lebih suka mencatatkan rekod perkembangan murid di dalam buku rekod mengajar supaya ianya mudah dirujuk kerana setiap kali guru masuk kelas, guru akan membawa RPH ke dalam kelas, buku rekod mengajar, dan dengan mudah akan mencatat tahap penguasaan ataupun kebolehan murid-murid di dalam buku tersebut. Dan ada juga guru yang suka membuat satu buku catatan yang asing, di mana buku itu akan dibawa sentiasa ke dalam kelas bagi mencatatkan perkembangan anak-anak muridnya. Selain itu, guru juga boleh gunakan senarai semak ataupun template pelaporan. Di zaman ini, guru-guru kita dah sangat menguasai teknologi, jadi ramai juga yang menggunakan Microsoft Excel ataupun Google Form bagi menanda tahap penguasaan murid mereka. Aktiviti merekod perlu dilakukan oleh guru dari semasa ke semasa. Maklumat yang dikumpul akan membantu guru untuk membuat pertimbangan profesional bagi menentukan tahap penguasaan murid dalam sesuatu kelompok kandungan dan juga standard pembelajaran. Rancangan tindakan susulan berdasarkan TP murid perlu dibuat seandainya ada murid-murid yang tidak mencapai tahap penguasaan yang telah disasarkan. Dalam mengendalikan tindakan susulan bagi meningkatkan penguasaan murid, guru boleh menggunakan pelbagai teknik PDP yang berkesan, gunakan bahan PDP yang menarik dan sesuai, gunakan bahasa yang sesuai dengan tahap penguasaan murid-murid. Selain daripada itu, guru-guru perlu berikan perhatian dan bimbingan yang rapi secara individu ataupun kumpulan. Kerana dalam kelas kita terdapat pelbagai tahap yang berbeza antara seorang murid dengan murid yang lain. Jadi seandainya murid yang lemah, dia mungkin memerlukan bimbingan secara satu ataupun secara individu. Bagi peluang kepada murid-murid untuk mengukuhkan penguasaan dalam pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Okey, seterusnya untuk yang terakhir adalah proses pelaporan. Pelaporan ialah satu proses penyampaian maklumat pentaksiran dari semasa
kesemasa berkaitan dengan kemajuan, perolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, penerangan, penerapan nilai, pembangunan sikap serta pencapaian murid-murid. Untuk makluman semua, pelaporan ini sepatutnya perlu dibuat setahun sebanyak 2 kali. Saya pasti para ibu bapa telah hadir ke sekolah dalam majlis konsultasi ataupun hari terbuka sekolah pada bulan Ogos yang lalu. Dan sekali lagi akan dilaporkan tentang pencapaian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan pada tahun hadapan di akhir sesi 2022. Perkembangan dan kepenjuan murid boleh dilaporkan secara lisan ataupun bertulis dan merangkumi perkara-perkara yang berikut. Yang pertama, berkaitan dengan tahap penguasaan murid. Yang kedua, penyataan tentang minat, sikap serta perlakuan murid. Dan yang ketiga, cadangan tindak susulan untuk meningkatkan potensi murid. Sebenarnya, ibu bapa boleh juga membantu anak-anak murid bagi memahami sesuatu tajuk seandainya diberitahu oleh guru-guru. Template pelaporan digunakan untuk melaporkan TP murid yang dianya boleh jana melalui laporan individu dalam Microsoft Excel setelah guru menetapkan tahap penguasaan murid dalam rekod prestasi murid. Di sini adalah contoh beberapa template yang perlu diisi oleh guru-guru bagi menentukan tahap penguasaan keseluruhan bagi seseorang murid. Tadi ada setiap mata pelajaran mempunyai template yang berbeza mengikut kemahiran mereka dan kemudian guru kelas akan memasukkan semua tahap penguasaan keseluruhan itu di dalam satu template yang lain dan template inilah yang akan dilaporkan kepada ibu bapa tentang penguasaan anak-anak mereka. Seandainya ibu bapa kurang puas hati tentang penerangan guru, mungkin guru kelas tidak menguasai semua perkembangan anak-anak murid, boleh meminta juga untuk berjumpa dengan guru-guru subjek di mana subjek yang anak mereka agak lemah. Jadi sebenarnya ia adalah tak ada masalah untuk pihak guru berbincang dengan ibu bapa dan guru juga boleh menyarankan kepada ibu bapa apa yang boleh dibantu oleh mereka di rumah bagi membantu meningkatkan tahap penguasaan anak-anak mereka di rumah. Okey, saya rasa itu sahaja penerangan daripada saya untuk slot melapor dan juga tindakan susulan. Ika? Pelaporan PBD perlu dilakukan bagi memulihkan murid, pihak sekolah dan juga ibu bapa untuk mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Ia juga membantu guru untuk mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan murid dan di samping itu sebenarnya guru-guru boleh mengesan untuk menambah baik PDP yang telah mereka laksanakan. Dan yang penting untuk ibu bapa dan juga guru penting, guru faham PBD ini bukanlah untuk membandingkan antara seorang murid dengan murid yang lain. Dan kalau kita lihat sekarang ni, tak ada lagi dah balik rumah tanya adik dapat nombor berapa sebab tidak ada nombor yang akan diberi bagi tujuan perbandingan antara seorang murid dengan murid yang lain. Baiklah Cikgu Azura, terima kasih di atas perkongsian yang sangat mendalam hari ini mengenai pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Harapnya para penonton mendapat sedikit sebanyak maklumat mengenai bagaimana PBD itu sebenarnya dilaksanakan di sekolah-sekolah. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Azura dan tidak lupa juga kepada Cikgu Suhaili sebagai jurubahasa isyarat kita. Sehingga kita berjumpa lagi, setia menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.